Bertemu kembali dalam menjelang Malaysia memilih dan esok adalah hari utama yang pertama yang kita akan saksikan dalam kerangka PRU ke-15 ini. Maksud saya esok 20 hari bulan Oktober SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya akan bertemu dan jangka akan mengumumkan tarikh penting untuk PRU kali ini, termasuk tempoh berkempen, termasuk hari penamaan calon dan semua hari-hari yang berkaitan. Tapi sudah tentu tumpuan paling terarah terhadap hari pengundian, di mana rakyat akan turun untuk menentukan masa depan negara. Kami dari Sarawak ini akan sentiasa membawakan kepada anda yang terkini daripada wartawan kami di lapangan dan juga kami di studio ini disulamkan dengan pelbagai data dan juga perbincangan serta analisis. Tapi tumpuan kami dalam liputan menjelang Malaysia memilih ini hanyalah satu yang utamanya, iaitu suara anda, suara rakyat. Kami akan terus mengumpul suara rakyat dari segenap pelosok negara, dari segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan input dan juga pendapat dan juga cerita anda menuju ke hari pengundian nanti, kerana anda adalah pemegang taruh yang terpenting sekali dalam semua permainan ini. Dan antara yang terbaru suara rakyat yang kami kumpul adalah kelemahan tadbir urus, khususnya melibatkan agensi yang berkaitan dengan kerajaan, menjadi faktor penyampaian keperluan rakyat secara lebih cekap tidak dapat dilakukan. Beberapa individu yang kami temui di Melaka berkata antara isu pokok yang perlu diberi perhatian khusus bagi memantapkan kecekapan urus tadbir negara adalah pembasmian rasuah. Ini kerana kata mereka, rasuah yang sudah menjadi barah ketika ini jelas menjejaskan rentak pentadbiran sesebuah agensi. Kecekapan urus takbir kita ini, kalau kita tidak menitik beratkan, kalau kita tidak berkuat kuasakan yang sungguh-sungguh, maka barah ini tadi, rasuah ini akan menular kepada pentadbir-pentadbir kerajaan, penguatkuasaan kerajaan ini, maka habislah. Jadi harapan saya sangat besarlah kepada kerajaan akan datang, baik siapa pun yang memerintahlah. Kan? SPRM ataupun integriti kita perlu kita stabilkan balik, kuatkan balik. Bangsa apa pun, baik bangsa Melayu, baik bangsa India, baik bangsa Cina dan bangsa-bangsa yang lain yang tinggal di negara kita. Itulah harapan saya lah, kan. Usia saya dah tak jauh, kan. Kita mungkin menempuh government kita ni, saya dah usia 50-an. 20 tahun dah rasanya dah tak ada lah, kan. Jadi generasi yang akan datang ni yang sangat mustahil. Saya harap selepas ni semua urusan yang buat mudah, kaki tangan apa semua lebih mudah lah. Tak payahlah kita nak tunggu lama-lama, ambil masa lama macam tu lah. Ada juga lama tunggu dengan bawa budak-budak lagi kadang kan, bawa anak apa semua kena tunggu lama. Kadang-kadang tak lepas sebab urusan tu dia sudah datang balik esok sebab masa tak cukup. Mungkin sebab kaki tangan tak cukup ke macam tu lah. Jadi berharap selepas ada perubahan. Minta-mintalah ada perubahan lepas ni. Satu lagi, contoh dia kecekapan tadbir urus yang perlu ada untuk kerajaan ni, perlu dititik beratkan dari segi isu kecekapan untuk berurusan. Kecekapan untuk berurusan. Contohnya bila pergi ke mana-mana kaunter ke apa kan, kadang-kadang tu banyaklah saya nampak tau. Saya melihat sendiri orang-orang bila dia cakap kenapa kerajaan kaunter kurang dan diorang tunggu serving lambat kan. So harapan saya kalau ada orang untuk berurusan, memudahkan orang tu. Memudahkan dari segi masa dia, dari segi apa yang dia nak. Sebab dia customer dia nakkan apa yang dia nak tukan urusan dia je, nak selesaikan urusan dia. Jadi saya berharap mana-mana badan-badan kerajaan yang untuk orang tu berurusan, cepatkan urusan orang tu supaya dia punya urusan selesai. Banyak perlu ditambah baikkan. Dari segi itu juga pekerja di pada kerajaan, kita nampak macam ramai, tapi ramai orang cakap mana orangnya, kan, mana orang dia apa semua. Dan berharap kerajaan yang akan datang dari segi tadbir urus tu cepatlah. Tindakan sesetengah penyokong figura politik yang telah jelas didapati bersalah oleh mahkamah mencetuskan persoalan sepanjang pemerhatian Datuk Dr. Anis Yusof terhadap landscape politik Malaysia ini. Fellow penyelidik utama Institut Kajian Etnik Kita UKM itu mengakui
beliau pelik serta keliru dengan tindakan sesetengah penyokong figura politik di negara kita ini. Tapi pada masa yang sama, sambil saya bercakap sebegini juga, saya juga menjadi keliru kerana ada ramai juga rakyat di luar sana. Saya tak pasti sama ada mereka memberi sokongan yang tidak berbelah bagi setengah orang yang walaupun orang itu didapati bersalah, orang itu benar betul-betul dah dibuktikan, masih menyokong. Jadi saya sebagai pengkaji masih sedang apa sebenarnya menyebabkan orang boleh berkelakuan demikian. Jadi pelik juga. Beliau berkata demikian sebagai mengulas isu urus takbir yang baik termasuk tidak mencampuri urusan mahkamah dalam pembentukan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-15 kelak. Anies pada masa sama berharap pemain-pemain politik di negara ini untuk segera menghentikan politik perkauman dan mengucang-acirkan negara dengan memainkan isu tersebut. Pada masa sama, beliau meletakkan harapan yang tinggi kepada rakyat untuk bijak memilih pemimpin pada PRU 15 akan datang. Mesej saya pada pemain-pemain politik, pertama hentikan politik perkauman. Cukup-cukuplah. Rakyat tidak perlu nak dikucak-kacirkan dengan cara memperandakan negara ini dengan mainkan sistem perkauman. Semuanya perlu lakukan untuk demi Malaysia. Malaysia yang memilih, maka jagalah Malaysia. Untuk rakyat, pengundi di luar sana, undilah dengan bijaksana. Pilihlah orang yang dapat membantu dan menjaga maslahat rakyat terbanyak, yang mendengar risihan rakyat, bukan yang hanya mahu orang mendengar ceramah mereka, tapi yang datang mendengar ceramah rakyat. Kerana saya kira masa depan negara ini memerlukan pemimpin yang saya anggap perlu prihatin, yang bukan setakat mendengar, tapi memberi respon dan menyelesaikan masalah rakyat. Dan Datuk Dr. Anies Yussal juga berpandangan integriti dan ketelusan menjadi asas utama dalam pembentukan sesebuah kerajaan. Sama ada ia merupakan kerajaan yang dibentuk daripada parti tunggal maupun secara campuran. Katanya urus tadbir yang baik dapat dijamin sekiranya kedaulatan undang-undang menjadi prinsip pentadbiran. Jadi yang menjadi masalah pada saya, apapun kerajaan campuran ke, tak campur ke, majoriti ke, adalah apabila kalaupun dia sahaja yang berkuasa, satu parti yang berkuasa pun dia tak menghormati integriti, tak menghormati peraturan, tak jadi juga, Arif. Jadi yang penting saya rasa semua mungkin perlu ada satu kursus khas yang harus dihadiri oleh semua bakal wakil rakyat. Untuk pertama belajar menghormati undang-undang negara ini. Yang kalau saya sebut dah tentu akan ramai yang marah seolah-olah apa orang politik ni tak hormat ke, tak pandai. Tapi yang menjadi masalah persoalannya apabila tindakan setengah daripada mereka. Jadi saya tidaklah mahu meletakkan semua ahli politik dan wakil rakyat itu dalam satu kumpulan yang sama. Memang saya kenal ramai antara wakil rakyat, kawan-kawan saya juga. Dan saya tahu ramai juga orang-orang baik yang ada. Tapi masalahnya oleh kerana 2-3 kerat yang tak baik, yang membuat onar, menyebabkan semua terpalit. Baik, kami akan teruskan liputan kami menjelang pilihan raya umum ke-15 di Astro Awani sepanjang hari dan juga setiap hari. Tapi seperti yang kita sering kongsikan, fokus liputan kami adalah anda. Kami akan terus cuba mengumpul suara anda sebaik mungkin di segenap pelosok negara dan juga segenap lapisan masyarakat. Anda juga boleh ke undi.astroawani.com untuk mengundi soalan kami, tinjauan poll kami yang kami adakan setiap hari. Soalan akan diperbaharui setiap hari dan soalan terkini adalah jangkaan anda bila hari pengundian. 3 option diberikan di situ, iaitu 5, 12 dan juga 19 November. Dan ini dapatan kami setakat ini. Paling ramai 38% menjangkakan hari pengundian akan ditetapkan oleh SPR pada 12 November ini. Diikuti rapat kedua-dua oleh mereka yang memilih 5 November dan juga 19 November. Masing-masing masih 31%. Apa kata anda? Adakah ia di awal bulan November, pertengahan maupun lebih dekat kepada hujung? Anda masih lagi boleh mengundi undi.astroawani.com. Terima kasih kerana menonton menjelang Malaysia memilih. Esok SPR akan menentukan dan kami akan laporkan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.